Assalamualaikum, salam Ramadan. Apa khabar semua? Anda sedang menonton media hiburan Takkan Tak Reset yang dibawakan oleh Kenanga Investors Berhad bersama saya hari ini, Syamira Nazir. Untuk hari ini, tetamu undangan yang akan bersama dengan kita, seseorang yang cukup istimewa, susuknya seorang figura yang tidak perlu diperkenalkan lagi, seorang pelakon, penyanyi, rapper dan juga isteri. Dan inilah dia di studio hari ini. Saya bersama dengan Zizi Kirana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama bagi salam. Sehati sejiwa. Sehati sejiwa. InsyaAllah. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa juga. Semua okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kali pertama saya bersua secara berdepan. Kalau tak sebelum ini saya hanya mengikuti perkembangan menerusi Instagram sahaja kan. Ini dapat jumpa depan-depan orangnya. Ya Allah, kecil mulik. Kakak saya seorang ni. Baik, Zizi. Cakap tentang bulan puasa ni lah, Ramadan ni kan. Ini tahun yang keempat saya kira. Sambut Ramadan bersama dengan suami tercinta. Betul, insyaAllah. Ini tahun keempat. Tahun keempat. Ada sebarang rutin yang berbeza tak daripada tahun yang sebelumnya? Macam mana setakat ni puasa? Alhamdulillah, setakat ni kita puasa macam biasa. Dengan suami pun dia masih menjalankan aktiviti macam biasa. Kerja dia, saya pun kerja. So kita tak adalah macam terlalu busy untuk berbuka puasa ke. Tak ada. Kita macam kat mana-mana je buka puasa. Yang penting buka puasa. So balik rumah baru kita jumpa macam tu. Tak ada. Kita masing-masing ada aktiviti masing-masing kerja. So jumpa nanti dah tengah malam macam tu. Oh, tak ada orang kata kalau puasa ni, hari ni hari pertama menu sahur dia kena macam ni, berbuka kena macam ni. Tak ada. Tak ada sebab Yusuf dia jenis makan, dia tak makan sangat kalau sahur. Dia makan macam roti, cukup susu ke apa, susu pula kurma macam tu kan. Dah cukup lah, air putih. So saya pun memang jenis yang daripada dulu macam tu. Tak ada macam nak masak belauk-lauk ke untuk sahur. Makan apa adanya. Berbuka pun sama. Berbuka pun apa yang ada je, mana yang sempat je. Tak payah macam pening nak rumitkan. Dengar tu. Itu siapa nak cari calon suami nanti, cari yang macam tu. Tak memilih makan, senang. Macam mana kan. Okay, itu tentang puasa. Dan kita tahu juga dalam bulan puasa ni, saya tengok Zizi ada keluarkan juga satu buah tangan barulah. Bercerita sikit. Sebenarnya lagu ni bukanlah cerita pasal bulan puasa, pasal Ramadan. Cuma memang saya dan tim memilih untuk dikeluarkan bulan Ramadan sebab lagu ini dia banyak berkaitan dengan saya waktu bulan Ramadan. Jadi tajuk dia Kejar. Dia cerita tentang hijrah, tentang perjalanan saya macam mana selama dalam proses hijrah tu. Dan kenapa saya memilih bulan Ramadan tu, sebab bulan Ramadan adalah bulan yang waktu tu saya orang kata kat situlah start untuk saya berhijrah. Setiap bulan Ramadan dulu saya pakai tudung. Lepas tu dalam 3 tahun macam tu saya buat percubaan. Alhamdulillah Allah permudahkan sampai hari ni. Semoga sampai ke akhirnya pun Allah permudahkan. Berapa tahun perjalanan penghijrahan tu? Saya start waktu tu setiap Ramadan tu dari 2018 tak silap. 2018-17 macam tu. So macam setiap Ramadan saya cakap nak berubah kan. Tapi macam saya tahu diri saya macam mana. Iman kita pula memang turun naik kan. Tapi apa yang saya minta dengan Allah masa tu, minta bantu untuk perjalanan ni, untuk saya berubah jadi lebih baik hari-hari macam tu kan. So Alhamdulillah, walaupun memakan masa selama 3 tahun untuk betul-betul, dan sampai 2021 baru saya decide betul-betul ni jalan dia ni yang Allah dah bagi. So dalam 4 tahun macam tu, berapa 3-4 tahun macam tu. So sekarang dah 2025. Masya Allah. Tapi berbolak-balik kan 3-4 tahun ambil masa tu, mesti dia ada something yang jadi macam nak pakai tudung, nak cuba belajar pakai tudung. Mesti ada something yang menjentik hati waktu tu kan. Masa tu masa 2018-2017 macam tu. Saya daripada kecil, setiap Ramadan tu adalah bulan yang paling meriah daripada kecil. Dia saya punya family jenis yang raya, kita raya je apa adanya. Tapi Ramadan tu memang kita macam kita sambut meriah sebab Alhamdulillah juga waktu tu rumah pun dekat Sabah tu dekat dengan masjid. So memang selalu macam bestnya. So hari-hari pergi. So macam bila saya berhijrah ke Kuala Lumpur, duduk jadi perantau. So saya rasa benda tu Kenapa tak buat pula? Waktu kecil buat, kenapa dah sekarang tak nak buat? So saya niatkan lah masa tu. Saya cakap
nak buat lah. Tak apalah orang nak cakap apa pun, kata je lah. Bulan puasa ke tudung, contoh bulan puasa ke tudung. So macam waktu tu saya pekakkan je telinga. Orang nak cakap apa lepas buka puasa, lepas Ramadan buka balik, saya pekakkan je telinga. Sebab bagi saya, Allah tahu saya punya struggle ni. Dan Allah pun tengok kita punya usaha juga macam mana. Yang penting kita jangan putus harapan tu je. Jadi maksudnya Zizi dibesarkan dalam keluarga yang memang semuanya berhijab lah, pakai tudung. Dah biasalah maksudnya. Kalau bulan puasa je, sambut puasa meriah. Dah biasalah benda tu kan. Dia kita punya family memang meriah time bulan puasa. Mana nak pergi meniaga kat bazar. Lepas tu setiap petang tu bawa makanan pergi masjid, kongsi-kongsi macam tu kan. Share-share dengan orang. Macam tu lah, macam sampai sekarang pun saya masih lagi rasa macam Ramadan yang paling best. Cuma macam Syawal tu memanglah kita kena raih kan, kemenangan kita lepas Ramadan kan. Betul. Kita dah ibadah apa semua kan, puasa. So itu adalah hari kemenangan. Tapi untuk secara personal saya adalah, kalau saya diberi pilihan, saya suka Ramadan. Sebab dia macam bulan yang tenang. Ya, betul. Kat situ orang kurang-kurang mencarut. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan tu lah, bila orang kata kenapa dalam bulan puasa ni kita tenang, kenapa dalam bulan puasa ni kita boleh bangun awal untuk bersahur. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang kita diciptakan untuk itulah. Kan? Sebab kita tahu dekat dalam bulan Ramadan tu adalah bulan pengampunan. Bulan Al-Quran turun. Banyak-banyak ni kan. Dia punya kelebihan-kelebihan dia kan. Jadi kita semua masing-masing time ni nak all out ni, nak blast ni. Tu yang terjadinya lagu Kejar tu. I see. So berapa lama ambil masa untuk cipta lagu Kejar tu? Daripada last year bulan berapa bulan 9 macam tu. Agak lama juga bukan lama apa lah, macam agak susah juga sebenarnya saya nak sampaikan. Sebab lagu ni dia bukan macam lagu kebiasaan yang saya nyanyi kan. Jadi macam kena bagi yang betul-betul feel, ikut maksud lagu tu dengan belanja sikit lah. Boleh belanja sikit lah. Sikit ni ramai kat depan yang dengar ni. Sikit lah. Sikit ini istimewa ni. Eksklusif ni. Okay. InsyaAllah. Chorus dia, dialah yang ku kejar dalam hayalan minda, dialah yang ku idam hidup selamanya. Masya Allah. Dia tu merujuk kepada Ramadan Dia tu adalah Allah. Allah, Masya Allah. Kita mengejar cinta yang sejati, insyaAllah. Saya tahu semua orang mengejar cinta tu. Masya Allah. Itu saya diam jawab. Tak. Dia Masya, okay, faham. Perjalanan di dalam bulan Ramadan mencari balik dan tak mudah kan. Betul. Cuba berkali-kali. Ada masa okey, ada masa tewas. Betul. Tapi cuba dan terus mencuba. Ada tak satu momen yang Zizi rasa waktu dalam perjalanan tu lah, dalam journey tu, yang Zizi rasakan macam okey, aku memang nak buat ni, aku memang nak tinggalkan my past, masa lalu, this is the new me. Apa yang menjadi titik permulaan tu? Memang kita tahu sebelum ni Zizi dah terbiasa daripada kecil. Permulaan tu apa? Ada orang yang datang hidayah itu dari mimpi. Ada orang yang datang hidayah itu daripada dia tengok persekitaran dia. Tapi kalau Zizi sendiri waktu itu, dia memang ada betul-betul tekad ni. Masa tu adalah waktu kita COVID lah. Okay. Bila kita COVID, saya duduk seorang di perantauan. Tak boleh pergi mana-mana sebab kita tak boleh keluar kerja. Ya. Itu yang boleh saya katakan adalah titik permulaan yang memang saya dah nekat betul-betul. Sebab bila time tu kita macam satu dunia jadi blackout macam tak tahu dah buat apa kan, betul? Jadi bila saya duduk macam kat rumah tu seorang-seorang, macam yelah, benda ni memang makhluk ni, walaupun lah aku hebat macam mana sekali pun lah kerjaya kau ni kan, tapi sebenarnya yang paling power memang Allah. Sebab sekelip mata je satu bumi ni habis dia boleh ni kan. Tiba-tiba terfikir masa tu, macam aku ni dalam industri ni dah berapa tahun, dah hidup pun berapa tahun, Allah bagi pinjam, tapi apa yang aku bagi dekat Allah? Terfikir masa tu, apa yang aku ni, apa function aku hidup kat dunia ni masa tu kan. Macam fikir macam okay, sampai satu tahap tu
banyak pula keluar time tu macam ceramah-ceramah kan. Kita tak ada buat apa masa COVID. Kita tengok ceramah Ustaz Wadi, Ustazah Asni, diorang punya ceramah tu macam Ustaz Azhar macam wah, okay, betul ni. Ini yang terjadi sekarang ni. Ini yang terjadi. So jadi macam okay, tak payah tengok ni lah. Tak payah pandang belakang dah, insyaAllah. Jalan terus. InsyaAllah. Itu yang keluar kasidah tu waktu tu. Kasidah tu pun saya sangat bersyukur juga dengan Ustaz Fakhrul, Ustaz Bazli, sebab masa kita buat lagu Purnama tu, Qamarun tu, saya yang pergi tanya Ustaz Fakhrul. Saya cakap dia, Ustaz, saya ada -1 ni. Sebab saya suka simpan-simpan -1 kasidah, selawat-selawat. Tapi saya tak tahu lah macam mana nak mula kan. Saya malulah Ustaz cakap kan. Lepas tu Ustaz cakap, jom lah. Tak apa, jom kita buat. Kita buat. Ada -1? Ada. Okay, jom kita pergi ni studio. Kita minta surat apa semua supaya dapat keluar di studio. Kita record lah. Dan diorang punya sambutan tu sangat Masya Allah. Diorang macam mengalu-alukan kedatangan Zizi Kirana ni yang tak ada apa-apa ni. Ya Allah. So macam saya macam okay, Alhamdulillah Allah bagi orang-orang. Inilah jalan sebenarnya. Allah dah tunjuk, Allah hantar orang-orang yang baik ni untuk mengajar. So saya start belajar mengaji balik kan. Belajar tajwid tu balik dengan Ustaz Fakhrul, Ustazah Farha, dan Ustazah Asni. Saya rasa dia orang ustazah yang saya sangat rapat. Saya boleh cerita apa saja dengan dia untuk minta tunjuk ajar. So macam diorang banyak guide saya masa tu, selain daripada family saya. Masya Allah. Saya antara yang mendengar kasidah itu, yang tengok yang tengok dan meruntun jiwa juga, yang InsyaAllah ulang sebab kita rasa seronoknya, tenangnya. Kalau saya nak special request boleh nak dengar live. Boleh tak? Dia banyak minta minta. Boleh kasidah tu. Kasidah Purnama Qamarun tu. Okay. Qamarun sidnan nabi, Qamarun wa jamil sidnan nabi wa jamil. Masya Allah. Macam mana? Semua? Okey ke semua? Semua begitu. Masya Allah. Qamarun. Mengapa Qamarun? Kenapa dalam banyak kasidah itu yang dipilih? Masa COVID, cerita balik masa COVID tu, bila kita tengok-tengok YouTube apa semua kan. Lepas tu ada keluar satu YouTube penyanyi dari Mesir, Mustafa Atif tu. So macam saya tengok dia punya ni kan, dia selalu macam perform dekat Indonesia. So banyak performance live dia. So macam ni lagu apa ni, kasidah apa? So saya cari maksud dia apa. Okay, sedapnya lagu ni. Cari lagi. So sampailah saya contact saya punya arranger dekat Jakarta masa tu, minta dia buatkan -1 untuk Qamarun ni. Cakap saya rasa macam saya nak nyanyi, cuma tak tahu bila masa tu kan. So buat je. Tu yang macam cakap terus kat Ustaz Fakhrul, Ustaz saya suka kasidah ni. Tapi walaupun saya tak faham sangat saya kan, tapi saya suka. Dia cakap lagu ni sedap. Dia cakap kasidah ni sedap. Lagu kasidah ni sangat famous, dia kata. Betul. Oh ya ke? Okey, jom. Dia cakap jom kita buat. Sebab Qamar tu Purnama kan. Bila dia dalam lagu tu diceritakan syair tu macam Rasulullah SAW tu dia punya keindahan tu. Kalau kita tengok Purnama tu dah indah, Rasulullah tu lagi indah. Ya Allah. Lagi bercahaya. So macam masa Ustaz Fakhrul macam explain benda tu, lirik tu maksud dia, macam tu. Betul ya Allah. Itu betul, sebab ada satu kisah kan yang malam itu di mana lihat sahabat Nabi, saya tak ingat nama siapa, yang lihat Rasulullah datang dan dibandingkan dengan Purnama pada malam tu kan. Purnama pun dah indah macam tu, apatah lagi tu. Sebab tu dia cakap bab Purnama. So kita boleh bayangkan macam wangi dia, wangi yang memang melekat. Ya, betul. InsyaAllah. Baik, kalau bercakap juga tentang penghijrahan ni kan, pastinya masa mula-mula tu lah apa yang Zizi ubah dulu. Yang ubah dulu. Okey, kita tahu mula-mula pakai tudung dan sebagainya, tapi daripada segi amalan lah, apa yang ubah dulu? Sebab kadang-kadang ada orang ni dia start dengan sekecil-kecil benda, iaitu lepas solat nak belajar zikir lah. Ada orang yang start dengan zikir dulu. Kalau Zizi macam mana? Kalau saya masa tu solat.
Solat. Saya betul-betul masa tu saya nak perbaiki solat tu betul-betul. Sampai saya rasa macam walaupun kadang-kadang macam betul ke ni cakap ni, betul tak maksud dia ni, macam tu. So saya belajar, saya nak waktu tu memang sampai sekarang pun solat tu yang paling penting, kena perbaiki betul-betul. Barulah diikuti macam kita mengaji. Mengaji bacaan tu pun saya masa awal dulu saya sampai ni tau, macam first kali waktu saya buka Quran waktu tu malam, tengah malam saya buka, saya cakap saya dah lama tak buka Quran ni kan. Nak buka, bila buka je dalam hati saya, ya Allah, apa-apa je lah surah yang aku buka ni, maksudnya memang inilah ni, ada petunjuk kan. Buka-buka Al-Waqiah, surah hari kiamat. Memang Masya Allah lah masa tu. Aku macam ya Allah. Okay, jadi bila baca, nak try baca kan, saya dapat rasa banyak sangat kesalahan saya buat masa tu. Sebutan saya dah tak betul. Masa mengaji tu lah. Lepas tu saya nangis masa tu. Saya macam macam kenapa ni. Tu yang saya terus macam ambil inisiatif masa tu. Saya belajar dengan Ustaz Asni, saya belajar dengan Ustaz Fakrul. Minta saya selalu tanya Ustaz, tolong cek saya punya bacaan. Sampailah dia cakap okey. Tapi sampai sekarang pun saya masih lagi, kalau ada apa-apa macam okey Ustaz, tolong cek bacaan saya. Ustazah tolong dengar betul tak apa ni. Benda tu kena keep belajar. InsyaAllah. Start dengan jaga solat dulu, perbetulkan bacaan dulu. Dan antara lagi rutin lain yang Zizi buat, selawat qasidah. Sebab saya memang suka daripada kecil. Daripada saya sekolah rendah, saya pengen nasyid. Itulah ini saya tanya juga, sebab saya ada baca dekat komen kan, bila kita go through masa tengok dengar Zizi berkasidah, ada komen kata Zizi ni memang daripada sekolah rendah dulu, masa kecil-kecil masuk nasyid. Memang betul lah tu. Memang daripada darjah 3. I see. Penyanyi nasyid. Sampai kena panggil memang penyanyi nasyid lah budak ni. Oh, okay. Dan kebetulan juga makcik saya dia memang qari'ah dekat Sabah. Jadi sebab tu macam saya suka, kenapa saya suka kasidah, selawat. Saya daripada kecil memang terdedah dengan benda tu. So macam sampai besar, bila dah macam sekarang ni, saya macam benda tu macam penenang. Betul. Memang tak dinafikan. Dan perbanyakkan selawat lah dalam kehidupan semua kan. Kalau Zizi boleh kongsi satu doa lah yang Zizi amalkan untuk pastikan istiqomah itu berterusan. Nak berubah ni sekelip mata boleh berubah, senang je kan. Kalau macam saya sendiri, tiba-tiba esok saya rasa saya nak pakai jubah sepanjang Ramadan, boleh, tak ada masalah. Tapi nak kekal istiqomah selepas itu yang susah. Macam mana caranya? Saya selalu dengan bahasa sendiri je. Saya akan minta dekat Allah, sebab Allah faham kita punya bahasa apa je kan. Sebab saya rasa macam bila saya guna bahasa saya sendiri, saya lagi macam dapat benda tu kan. Walaupun memang kita digalakkan untuk belajar bahasa Arab kan. Memang kita baca doa-doa lain, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni semua kan. Tapi untuk macam, saya selalu minta dekat Allah, ya Allah, kuatkan hatiku. Saya minta macam tu. Jangan kau jauhkan aku dari engkau ya Allah. Pegang hatiku, sebab aku tak mampu untuk memegang hati ini. Sebab hati bolak-balik kan. Itu je selalu saya minta, macam pegang hati ni supaya selalu ada dengan kau ya Allah. Kalau nampak aku tersasar, tarik balik aku ya Allah. Jangan biar aku sendiri. Saya selalu minta, ya Allah, jangan biarkan aku mengurus urusanku sendiri, sebab aku tak mampu. Aduh, sedih pula saya. Dia sebab kita rasa sebab apa yang kita dah buat lah kan. Macam sejauh mana yang kita dah pergi pun. Betul. At the end of the day, macam Tuhan tu tetap bagi lagi. Allah tu maha baik. Tarik lagi kita dekat dengan dia kan. Walaupun yelah kita ni lara ke, kita ni apa kan. Allah tu sentiasa mendengar, menerima, sentiasa mengampuni kita kan. Ya Allah. Tu yang macam minta je. Allah lagi suka kalau kita minta. Sebab dia akan jadi apa orang kata, kalau kita terlalu bergantung dengan orang, dengan makhluk, jadi kita akan cepat touch dengan macam touching atau terasa kan. Tapi apa yang saya belajar, macam guru-guru, ustaz selalu bagi tahu, letakkan 100% keterbergantungan itu kepada Allah. Jangan wow, susah. Jangan pernah lebihkan makhluk daripada Allah tu je. So macam okey,
So setiap kali habis solat minta, ya Allah pegang hatiku, ya Allah jangan biarkan aku sendiri, ya Allah mengurus urusanku, ya Allah, kerana aku tak mampu, aku tak berdaya, aku lemah, ya Allah. Dia, ya Allah je boleh tolong. Momen yang paling Zizi ingat lah, sepanjang penghijrahan, sepanjang berdoa, sepanjang meminta, sepanjang mencari, mesti pernah, of course mesti menangis, ada menangis. Betul, banyak menangis masa tu. Mesti. Dan yang momen yang betul-betul rasa macam betul-betul di titik terendah tu, ada tak pernah tak alami yang rasa macam betul-betul down sangat ni, ya Allah kau kena tolong aku, ya Allah aku memang tak terdaya sangat ni, ya Allah. Masa COVID juga. Tapi saya bukan down pasal COVID. Cuma masa tu saya punya umi, which is makcik saya, kakak kepada mak saya, dia meninggal waktu COVID. Lepas tu bulan Ramadan pula, time kita COVID tu kan. So saya macam sekelip mata, saya baru mesej, dia baru mesej saya subuh. Ya Allah. Subuh semalam dia mesej, last mesej dia adalah pasal di alam barzah. Uish. Dia cakap, anakku, dia cakap ingat kita dekat dunia ni sementara, kejap saja. Semua ni boleh hilang sekelip mata. Allah boleh ambil sekelip mata. Jadi jangan lupa Allah. Bila macam okay, saya reply je lah macam InsyaAllah Umi, InsyaAllah doakan. Sekalinya esoknya, masa tu saya dah start shooting kot. Kita dah start boleh start keluar kan. So shooting malam Jumaat, tengah malam, dah pukul 2 pagi dapat call dari Sabah. Adik saya call, cakap Umi dia tak ada. Allah. Saya tengah shooting masa tu, memang scene tengah nangis. Ui, Allah. Saya macam jam kejap. Kenapa? Baru je WhatsApp, baru je teks. Cakap kenapa tak ada macam mana kan? Umi dia tak ada. Ui, saya macam Ya Allah. Ya Allah. Terus memang terduduk lah time tu. Jadi saya sempat balik sekejap je masa tu, minta surat apa semua, balik kejap, tak sempat pun tengok waktu dikebumikan. Datang dah dikebumikan. Saya punya menangis, punya rasa macam Umi minta maaf tak sempat sampai, apa semua tak sempat cium apa semua. Tapi bila macam Abah cerita cara pemergian dia tu, saya memang sangat Masya Allah. Memang begini kalau orang yang betul-betul ni kan Allah bagi pemergian dia tu sangat mudah. Jadi itu yang macam okay, ni lagi menguatkan aku punya niat ni. Lepas tu selang berapa tahun lepas tu atuk pula meninggal juga. So macam okay, orang-orang yang paling aku sayang rapat ni Allah dah ambil satu persatu ni. Bila-bila masa je aku punya turn ni, boleh betul, macam satu masa tu kan. So macam okay, tak ada ni lagi apa-apa nak risau-risau, tak ada. Soal rezeki ke apa semua Allah dah aturkan dah. Yang penting masa tu saya macam jalan je lah. Jalan insyaAllah. Saya cakap dekat manager saya, jalan je. Ya Allah. Memang time saya betul-betul yang nekat untuk hijrah tu, untuk pakai tudung apa semua tu, ngam-ngam saya lepas daripada AJL. Baik. Selepas itu terus langkah. Terus melangkah Cakap tentang tu tadi Zizi kata mula-mula ibu saudara, kemudian atuk. Maksudnya apa yang kita boleh tengok kat sini kan, tak ada apa pun yang kekal sebenarnya. Dalam hidup ni tak ada apa pun yang kita punya sebenarnya. Semua bukan kita punya. Betul kan? Mungkin kita rasa kita ada kerjaya, kita ada semualah, tapi sebenarnya tak ada pun. Bila kita kembali pada dia tu, kita tak buat apa-apa pun. Tak ada, kosong. Kita kosong. Ya Allah. Itulah membuka hati, membuka jiwa ni. Masya Allah. Itulah baru tadi lagar-lagar suka-suka kan. Tak ada. Yang penting macam apa yang saya boleh share dekat macam sebab saya selalu pergi buat macam sharing session macam tu. Apa yang saya boleh share adalah bila dah terdetik di hati untuk ubah diri tu jadi lebih baik, buat je. Jangan fikir dah. Jangan tunggu Jangan tunggu dah. Jangan tunggu lagi macam tunggulah, ada lagi nak buat ni. Tunggulah. Tapi susah. Dia tu lah memang. Macam saya tu saya cakap, macam saya pun makan masa 3 tahun kan. Jadi bila dah jadi macam tu, tak boleh tu sebenarnya, buat je. Buat je. Tak boleh dua keluar. Dia sebenarnya buat je, jalan je. Sebab selebihnya tu Allah dah aturkan dah. Tugas kita minta je doa dekat Allah. Ya Allah, kalau ini betul untuk aku, ya Allah permudahkan. Kalau kerja ini baik untuk aku, ya Allah mendatangkan keberkatan, permudahkan. Kalau tidak, jauhkan. Tapi pernah tak ada rasa macam bila dah buat tu macam, alamak apa benda aku buat ni lah, macam alamak macam tak biasa lah.
Ada. Ada. Masa awal Ada tu. Macam bila orang dah start, saya menyanyi. Kerja saya menyanyi dekat stage. Saya perform apa semua kan. Saya tak kekok lah sebab benda yang memang biasa kita buat kerja kan. Betul. Bila dah, Masya Allah betul. Bila saya macam okay, saya mulakan saya punya proses hijrah saya apa semua. Ada start yang panggil tu macam saya cakap tadi, sharing session. Saya pun manager saya cakap ada sharing session ni. Apa tu? Aku cakap saya cakap apa tu? Tak ada macam kau bagi ni lah, bagi talk macam share lah perjalanan. Apa nak cakap apa? Nak cakap apa kan? Tak nak malu cakap kan. Mana reti kita bercakap-cakap macam tu kan. Tak apa dia cakap. Diorang cakap diorang buat bagi soalan yang simple je. Macam nanti dululah kan. Lepas tu diorang macam manager saya cakap tak apa boleh ni. Kita boleh buat cabang baru dia kata kan. Kita buat cabang baru. Saya macam okay, InsyaAllah mungkin ini yang jalan Allah bagi. Okay, jalan. So pergilah buat sharing. Memang aku rasa aku nyanyi lah daripada aku buat sharing. Kenapa? Tak beza lah kalau kita buat sharing. Kita bukan berpengalaman dalam bidang tu. Sampai saya cakap janganlah diorang ingat saya cakap kat manager saya, janganlah sampai diorang fikir aku macam ustazah pula. Tak ada, bukan. Aku cakap jauh lagi ni. Cakap tak apa, aku cakap boleh nak buat sharing session tapi dengan cara aku sendirilah macam tu kan. Aku tak adalah terlalu formal. Aku share apa yang boleh aku share. Betul, apa yang aku belajar macam tu kan. So macam start daripada situ, Alhamdulillah dapat lagi tawaran untuk buat macam bagi talk. Saya rasa macam okay, dah ada kerja baru. Tukang bagi talk. Baru, okay. Lepas tu yang baru-baru ni lagi kelakar. Dekat Tawau baru-baru kejadian ni juga. Tiba-tiba manager message, ada show dekat Tawau. Okay, tapi selain nyanyi 2 lagu kau kena jadi moderator. Wow. Moderator ni macam mana pula? Taklah, dia macam ni lah, macam host jugalah. Dia macam kau akan interview panel-panel. Tak apa, nanti soalan tu diorang akan bagi. Weh, cakap tak tahu dia macam mana dia moderator. Tak tahu doh. Tak tahu Betul. Bila dah sampai sana kan, saya awal-awal lagi jumpa panel pula semua yang business woman. Semua ada bisnes yang besar-besar, kilang yang besar-besar. Cakap ke manager macam apa benda tu ni. Lepas tu macam tak apa, InsyaAllah boleh. Okay, InsyaAllah. Lepas tu saya jumpa je panel tu. Pertama sekali saya jumpa diorang, akak saya minta maaf tau, kerja moderator ni adalah pertama kali. Dan ini macam saya terjun ni saya memang tawakal je, minta maaf awal-awal. Diorang pun macam okay je. Okay, so Alhamdulillah, walaupun tengah waktu tu masih belajar kan, gitu macam apa-apa je lah ada soalan okay. Macam tu. So Alhamdulillah okay lah benda tu. Macam bagi saya tu satu cabang baru lagi selain daripada bagi talk apa semua. Jadi panel, jadi moderator pula. Aku cakap dekat manager aku nak buat podcast lah macam ni lepas ni. Dah bercakap pula. Habislah, takkan tak riset. Habislah, Zizi dah ambil podcast macam mana ni. Okay, so tadi dah tahu dah. Memang rasa macam mesti masa dekat stage tu rasa macam apa ni, jalan je lah. Jalan je. Benda pun dah duduk kat stage, benda pun dah accept job tu kan? Jalan je lah kan. Saya punya manager ni dia punya kerja ni. Tapi sebenarnya apa yang dia buat tu, dia membuka satu jalan baru untuk Zizi. Dan yang bestnya sebab dia betul-betul support. Betul. Bila kita tak yakin, boleh. Dia cakap boleh. Kau boleh. Dia cakap kau boleh buat. Macam okay, bismillah. Okay, boleh. Boleh kan? Walaupun macam ada apa benda ni. Jadi maksudnya orang kat sekeliling Zizi pun memang sangat-sangat memberi sokongan. Betul. Masa di awal pencerahan sampailah ke sekarang ini. Betul. Tapi masa dekat awal-awal dulu tu kan, siapa yang betul-betul macam sokong, mestilah akan ada juga yang macam ya je dia ni kan. Tentang nanti dia ni orang kecam biasa, mesti ada. Yang menyokong tu, yang terus sokong selain daripada keluarga. Siapa? Saya punya manager lah. So saya dengan dia daripada 2015. Okay. 2015 2014. So boleh dikatakan separuh daripada perjalanan saya punya karya ni memang dia yang uruskan. Jadi memang dia lah orang yang selalu macam boleh. Okay, jom jalan. Jadi macam kebetulan kita orang pula memang dua-dua kepala. Jadi saya macam langgar je.
Okey, boleh ni langgar. Bagus lah semangat ni. Tapi kalau yang masa orang yang kecam lah, macam mana Zizi yang ambil benda tu? Ke tak baca langsung? Ke baca Saya saya suka baca. Masa tu. Masa di zaman-zaman yang kena kecaman, Masya Allah sangat, saya baca. Tengok dekat YouTube apa semua kan. Bagi saya satu je, saya selalu cakap, diorang tak kenal Zizi Kirana yang sebenarnya. Apa yang diorang nampak itu adalah apa yang dipaparkan. Dan macam saya pun tak kenal diorang. Jadi kenapa saya nak kena marah? Diorang ada hak untuk nak bercakap apa semua. Cuma bagi saya macam adalah lebih elok kalau jaga je kita punya pertuturan apa semua kan. Tapi masa tu dalam otak saya memang tak apalah, aku tak kenal kau tak kenal aku, settle. Tak ada nak ambil hati. Betul tak ada nak ambil hati macam nak marah balik ke, tak ada. Kalau saya nak macam cara saya masa tu, kalau saya macam geram sangat dengan diorang ni, kejap buat lagu. Geram je buat lagu. Geram je. Tak boleh ni. Kena buat lagu. Macam tu rupanya. So lagu-lagu sebelum ni terinspirasi daripada Sakit Hati ni lah. Ada tu lagu Sakit Hati semua nak luar. Itu macam masa tu bila terlalu banyak kecaman, tapi saya beritahu dekat family saya lah, kalau ada macam benda-benda yang tu kan, macam buat tak tahu je. So diorang, Alhamdulillah family saya memang jenis yang tak adalah buka social media sangat. So macam okey je. So macam bila saya baca okey, ni boleh buat lagu ni. Apa yang orang cakap ni, siap, boleh buat lagu. Cakap dekat ni manager saya, okey jom kita pergi studio. Okey, manager pula jom. Kita selalu macam buat lagu berdasarkan pengalaman sendiri. Supaya saya rasa macam lebih best. Relate lah dengan live kita, dengan saya percaya dekat luar pun ada juga kan mengalami benda yang sama. So macam boleh ni jalan. Okey, itu cara nak tangani sakit hati baca komen-komen netizen ni. Betul, tak payah ambil hati. Tak payah. Melainkan kalau dah betul-betul memudaratkan, barulah kita pergi report polis ke apa kan. Kalau selagi macam pakai-pakai fake account, tak payah. Kita dah tahu dah perjalanan tu macam mana, siapa yang di sebalik Zizi Kirana yang terus sokong siapa, macam mana semua. So moving forward di ke depan nanti, apa lagi yang Zizi nak untuk pastikan dalam penjerahan ini ada juga memberi manfaat kepada orang lain. Betul. Kokoklah lepas ni ada nak buat kelas ke, gathering ramai-ramai muslimah ke kan. Mana tahu. Moderator pun lagi nak suruh aku mengajar. Tu tak? Saya selalu tahu orang tanya, Kak Zizi bila nak buka kelas mengaji? Bukalah kelas mengaji. Ya Allah dik, akak ni pun tengah belajar ni. Why not? Sebab diorang dapat tahu masa saya dekat Sabah dulu, saya pernah mengajar mengaji, tapi saya mengajar mengaji yang mukaddam, yang alif bata kan, untuk gantikan ustazah yang cuti masa tu. So macam bila diorang dapat tahu, so macam bukalah kelas, kita orang nak masuk kelas Zizi Kirana macam nanti ajar sesat aku. Tak, jadi macam untuk mengajar tu belum lagi, belum layak. Faham. Itu yang risau jadi macam Siti P. Ramlee tu. Apa? Batal. Lepas tu tak ada. Cikgu saya dah tak ada. Habis jadi bunyi lain nanti kan. Sebab kita macam saya masih belajar lagi. Sampai sekarang saya masih lagi belajar. Masih belajar lagi? Masih belajar. Ya Allah. Macam mana Zizi peruntukkan masa untuk belajar, untuk dengan ada program-program di luar? Maksudnya belajar tu setiap malam ke? Berapa lama masa yang diambil untuk belajar? Belajar saya tak adalah belajar yang betul-betul ni kan. Kalau free lah. Kalau free memang ada waktu yang sesuai, saya akan belajar dengan berguru betul-betul lah. Tapi kalau macam kat rumah selalu sebelum tidur, saya akan macam buka balik dekat handphone kan, boleh buka apa-apa kan, baca okey betul tak ni, atau hafal sebelum tidur tu, baca ni, hafal sampai ayat ni, okey hafal ni macam tu. Saya suka dengar ceramah macam tu. Ceramah siapa yang Zizi paling suka? Ceramah apa? Tentang apa? Ustaz Wadi tentang Ustaz Wadi punya ceramah tentang hari kiamat, tentang barzakh apa semua. Lepas tu tentang sirah-sirah. Sebab dia Ustaz Wadi kalau dia punya penyampaian tu, dia macam garang kan, dia macam sampai macam tu kan. Itulah saya cakap, macam Masya Allah juga Ustaz Wadi punya, sebab Ustaz Wadi punya ceramah tu juga yang membuka hati saya sebenarnya. Sampai ada satu time tu saya jumpa Ustaz Wadi sendiri, berdepan dengan dia. Saya sampai tak tahu nak cakap apa. Macam ini Ustaz yang dulu Lepas tu tak tahan je kat ni. Lepas tu dia tanya, Zizi apa khabar, sihat? Macam Alhamdulillah Ustaz.
Ustaz sebenarnya kan saya selalu tengok ceramah Ustaz. Tahu tak macam kita fan dengan orang tu kan. Macam saya selalu dengar ceramah Ustaz. Ya kah? Ceramah mana? Lepas tu sampai Alhamdulillah sampai sekarang macam Ustaz Adi pun antara orang yang selalu menjadi tempat rujukan untuk saya bertanya apa-apa juga lah. Kalau saya boleh tanya, pastinya ada yang juga nak tahu. Saya tahu 3 perkara. Satu, zikir apa yang selalu diamalkan. Zikir ada banyak, macam-macam zikir ada. Zikir apa ataupun kasidah apa yang selalu diamalkan. Okey, yang menjadi amalan. Yang kedua, doa apa yang sering diulang-ulang tanpa jemu. Terus ulang. Zizi terus ulang doa itu. Dan yang ketiga juga, kalau ada masanya yang Zizi rasa, kadang-kadang biasalah kita ni ada masa bila kita rajin, kita akan mengaji lepas tu dan sebagainya. Tapi ada masa kita akan rasa penat, rasa letih, mungkin kita tak buat. How to start back benda tu, nak mula balik? Banyak soalan je. Banyak soalan ni. Saya tapau terus sekali 3. Takut saya lupa. Kita start dengan yang pertama. Saya ingat yang pertama. Soalannya berbunyi Zikir. Zikir tu macam sentiasa, macam kalau buat apa-apa kan, macam tengah duduk ke apa ke. Sebab saya minta ajar dengan orang juga, dengan guru, dengan ustazah juga, apa bacaan apa supaya kita tak lari ni kan. Selain daripada Astaghfirullah tu memang sebab kita tak tahu bila masa kita buat dosa. Kita punya life seharian ni, apa benda yang kita buat ni kita tak tahu ini betul ke tak ni. Kita kadang kita terlepas, kadang kita tak perasan. Ya Astaghfirullah. Nak menyanyi macam tu pun boleh. Tapi paling simple Astaghfirullah. Okay. So macam Astaghfirullah. Lepas tu kalau masak, time masak pula saya suka macam masak Subhanallah, Alhamdulillah. Sambil masak tu sebab apa tahu. Macam saya pernah saya ada terbaca Sayyidatina Fatimah, kalau dia masak dekat dapur, dia akan baca zikir tu. So macam bolehlah belajar. So benda tu masih lagi saya belajar sampai sekarang lah juga. Saya latih diri saya. Tapi bagus lah tips tu. Maksudnya apa-apa je. Sebenarnya apa-apa je kita buat macam gosok baju ke sambil kokok lah. Kalau kita macam ikutlah gosok. Subhanallah. Tahu habis satu baju tu dah berapa banyak zikir kita habiskan waktu tu kan. Betul lah. So macam tu lah. Kita praktis lah. Kita kena latih diri kita. Tak kisahlah zikir apa sekalipun. Sebab semua zikir tu memang ada kebaikan dia kan. Betul. Ada ni kelebihan dia apa semua. Memang kita digalakkan untuk berzikir supaya menjaga juga dari lisan kita kan. Lepas tu macam selawat apa tadi? Lepas tu doa yang sering diulang. Macam saya cakap tadi lah, doa saya minta supaya Allah pegang hati saya. Pegang hati. Pegang hati saya ya Allah. Jangan bagi lepas ya Allah. Macam tu. Jangan. Baik. Lepas tu saya akan minta macam tadi cakap, minta Allah pandanglah aku ya Allah. Lihatlah aku ni ya Allah. Jangan biarkan aku mengurus urusanku sendiri. Kita minta ampun. Tak tu je. Kadang kita terlupa nak minta Allah yang jagakan urusan kita. Sebab kita rasa kadang kita terleka lah, kita lupa. Betul. Kan nak minta kan. Kadang kita lupa, kita bangun pagi, kita lupa yang bangunkan kita Allah. Allah bagi kita, bangun pagi kita siap, bangun pagi tengok handphone. Tengok handphone dulu. Betul. Scroll dulu social media apa yang best hari ni kan. Lepas tu barulah bangun. Tu macam saya sendiri pun. Saya kadang-kadang bangun tidur tu buka phone. Betul macam patutnya kita cakap Alhamdulillah. Allah bagi bangun ni ada nyawa lagi, dia bagi pinjam nafas lagi, dia bagi pinjam ni kan. Jadi benda tu memang kena praktis. Saya tak cakap pun macam saya buat semua tu, sebab saya pun memang struggle nak buat benda tu. Yalah. Cuma kena latih diri tu. Dan yang tiga, kalau you dah rasa macam penat nak buat, macam mana you nak start balik, nak buat semula? Kalau rasa macam ada masanya kita kadang-kadang kita tak akan all the time. Betul. Iman kita tak akan all the time. Naik. Sebab tu kita minta Allah pegang. Kita akan turun naik. So bila kita turun tu macam mana tu? Kita nak naik balik. Ujian tu memang setiap lah kita ada ujian masing-masing kan. Memang benda tu yang kita kena hadap. Dunia tempat ujian. Kalau nak bersenang-senang nanti adalah tempat dia dekat akhirat nanti insya-Allah. Jadi setiap kali saya rasa macam berat sangat ni hidup ni, saya kena ingat balik Allah yang bagi benda ni. Allah ada sebab kenapa bagi. Lepas tu kita cuma perlu usaha. Lepas tu selebihnya tu kita tawakal. Lepas tu macam dalam hijrah saya pula, saya selalu ingat
kenapa aku hijrah. Kadang-kadang kita macam saya selalu juga macam kadang-kadang terlupa juga ni. Jadi kena ingat balik apa tujuan hijrah sebenarnya. Apa tujuan kau sebenarnya mula-mula masa kau nak berubah diri kau. Kau nak ubah diri kau sebab kau nak dapat nama di depan manusia, ataupun memang kau betul-betul berubah untuk kau dapat tempat di sisi Allah macam tu. So macam kena ubah, kena ni balik, kena patah balik niat. Reflex selalu betul. kan, nak check selalu kena kan. check balik. Okay. Niat aku sebenarnya apa? Niat aku dulu aku nak berubah sebab ni, bukan pasal ni. Okay. Sebab tipulah kita selalu akan digoda dengan macam-macam godaan kan. Kita pula lemah. Memanglah akan macam tu. Yalah. Itu saya rasa semua manusia, semua orang macam tu. Jadi untuk macam saya cara saya macam tu lah. Saya ingat balik nikmat masa awal-awal indahnya waktu Allah bagi hijrah tu. Jangan dah genggam tu, jangan lepas Jangan lepas. Minta Allah pegang tau. Ya Allah. Doakan semoga semua yang menonton dan mendengar semua kita dapat juga semua tu. Saya percaya setiap daripada kita sebenarnya mencari. Betul. Takkan kita tak mencari. Ada. Confirm. Cuma mungkin benda tu dah dapat tapi kita tak perasan. Ataupun dah dapat kita belum bersedia. Kadang cara kita berbeza masing-masing. Betul. Macam saya Allah bagi cara macam ni. Dalam bentuk macam ni. Macam Adib mungkin Allah bagi dengan bentuk cara yang lain. Dia ikut kita punya kemampuan kan. Betul. Sama juga macam penonton di luar sana. Ada cara masing-masing. Allah tu dah tahu, dah atur dah. Untuk dia ni tak boleh ni terlampau ni. Dia tak boleh ni. So dia dah tahu dah benda tu. So kita just jalan je, insyaAllah. Kita doa minta dekat Allah. InsyaAllah. Okay, dan terakhir sekali untuk jangan putus asa lagi satu. Jangan putus asa. Jangan putus asa, jangan putus harapan dengan Allah punya kasih sayang, pengampunan Allah, insyaAllah. Ya Allah. Jangan putus asa, jangan putus harapan. Betul. Kadang-kadang kita rasa kita dah doa tapi tak makbul doa ni. Mulalah kita rasa macam tak boleh ni, apa mulalah benda kita rasa ni. macam tu. Aku ni dah buat macam-macam ni tapi tak dapat pun apa benda. So nak ni balik positifkan balik diri kita tu. Kena sentiasa semua macam saya pernah juga orang tanya macam tak risau ke nanti bila dah berhijab apa semua, job tak ada, orang tak panggil apa semua kan. Bagi saya, kita pun tahu rezeki Allah aturkan kan. Allah tahulah nanti macam mana nak cari jalan yang sesuai, yang benda yang terbaik untuk kita kan. Yang penting kita minta dekat dia je supaya kita dapat rezeki yang berkat, rezeki yang orang kata yang bermanfaat. Saya macam tak payah risau. Masa tu saya macam tak apa. Ada momen dia juga macam diorang ni nak panggil tapi show ni macam tak kena dengan kau macam okey je. Kebergantungan tu lah yang kena ada. Kebergantungan. Kebergantungan. Ayat kita hari ni words of the day. Kebergantungan tu. Betul. Memang kena tinggi dan kena ada. Kena percaya. Kena percaya yang semua tu Allah yang pegang, bukan manusia, bukannya dia ni yang bagi job ke si ini dia ni bos besar, dia yang bagi job, bukan. Mungkin dia jadi asbab tapi ada cara dia. Pokok pangkalnya memang kita kena pegang, ingat balik lah kan. Semua ni Tuhan punya, bukan kita punya. Kalau dia nak, dia bagi je kan. Last but not least, kita nak tahu juga kalau kita tahu macam mana Zizi face challenges kan, macam mana kita bangkit balik, macam mana kita betulkan balik apa yang kurang dan sebagainya dengan menimba ilmu, top up balik ilmu kan. Sekecil-kecil benda, belajar mengaji balik kot, yang kita rasa macam ini masa aku kecil aku dah buat kot, besar tak payahlah buat. Tapi sebab kita rasa kita nak bacaan doa tu betul, bacaan dalam solat betul kan. Untuk orang di luar sana yang nak hijrah, apa yang Zizi boleh sampaikan ataupun boleh tolong mereka? Orang kata sekecil-kecil nasihat pun lah mungkin membantu mereka. Macam saya cakap tadi, bila Allah dah jentik hati tu, insyaAllah Allah dah ada jalan dia dah. Yang penting kita niat betul-betul. Kita buat apa-apa, kita niat and then kita usaha. Usaha kita tu biar macam all out, orang cakap. Jangan separuh-separuh. Sebab kita nak benda tu kan. So kita usaha and then selebihnya tu kita serah pada Allah. Lepas tu dalam masa yang sama, apa yang saya boleh share, kita macam kita kena rajin juga dalam usaha tu kan. Kita rajin
untuk pergi cari majlis-majlis ilmu, untuk kita top up kita punya rohani ni, makanan jiwa kita ni. Sebab kalau jiwa kita tak kosong itu yang kita jadi cepat stres. Kadang-kadang kan kita jadi macam setan akan sukalah hasut-hasut kiri kanan kan. So macam cara saya, bila saya tengok orang lain macam tu kan, saya bila saya berada dalam circle yang sama-sama dalam mencari redha Allah, saya nampak dia orang rajin pergi majlis ilmu. So saya akan pergi. Saya ikut pergi mana? Kat minggu ni ada kat mana? Okey, pergi supaya saya, nak top up balik, nak hati ni supaya janganlah terbabas. Memang akan terbabas, tapi kena cari tempat. Kawan pun main peranan juga lah. Kawan pun sebenarnya. Circle kita tu pun sebenarnya main peranan yang sangat penting. Sebab bila kita dalam circle yang sama-sama untuk kita belajar, mudah untuk kita sama-sama share kan. Macam saya selalu jumpa Kak Umi, Kak Irma selalu dengan diorang kan, Betty, and then Heliza, Ika. So diorang tu saya rasa kawan-kawan yang sangat positif. Selalu bagi semangat. Ustazah Farha kan, selalu bagi macam kata-kata semangat. So macam nak jadi macam diorang lah. Macam tu. Nak ikut macam diorang. Amin. Walau tak kisahlah tengah malam ke, cakap dekat suami macam, saya ada majlis ni, dia pun alhamdulillah dia bagi je pergi. So macam kena jaga circle. And then kita belajar lah, kena usaha kita punya bagi makan rohani kita betul-betul. Dalaman pun penting juga. Bukan sekadar luaran sahaja. Betul. Kalau saya boleh kongsi juga, saya ada baca satu perkongsian lah. Dia kata kalau untuk perempuan yang nak berubah ke apa kan, sekecil-kecil benda, kecil je benda tu, iaitu belajar pakai stokin. Tu je. Itu sangat penting. So macam nak belajar macam ni rupanya. Tak apalah, maksudnya kalau tak biasa pakai stokin yang macam stokin yang colour skin colour ke colour black ke apa, pakailah stokin yang pakai dengan kasut tu, asalkan belajar pakai stokin. Belajar pakai stokin, pakai hand socks. Kita step by step kan, kita macam, sebab tu kita kena, pentingnya juga kita ada dalam circle tu. So kita akan nampak diorang ni, macam ni yang betul. Jadi bila kita nampak diorang macam, diorang tak payah pakai telekung pun pergi solat. Kenapa tak payah pakai telekung? Saya boleh tanya Ustazah kan. Sebab baju dah tutup aurat, so tak perlu lagi nak pakai telekung. Baju dah longgar apa semua kan, dah pakai stokin. Okey. Tu yang juga menyebabkan, menjadi asbab untuk saya lebih suka pakai abaya. So macam saya pula jadi pelupa nak bawa telekung. So macam dah pakai abaya tak payah buat telekong macam tu. Betul. Masya-Allah. Saya jadikan banyak orang, ramai orang juga untuk saya macam jadi contoh kan. Okey, itu dia antara tips yang mudah yang insya-Allah boleh dilakukan, boleh dibuat. Kalau tak tahu nak mula bila, mungkin dalam bulan Ramadan ini yang terbaik masanya. Inilah bulan yang terbaik sebenarnya. Sebab bulan yang kita memang fokus. Jangan rasa macam, dan kalau kita nampak kawan kita dalam bulan puasa ni buat macam tu, jangan judge terus. Jangan judge. Takut nanti raya kemain, masa bulan puasa lain. Jangan, tak apa. Kita doakan yang baik-baik untuk diorang. Sebab kita tak tahu struggle diorang macam mana kan. Kita doakan je, insyaAllah. Sebelum tutup ni, saya nak quote balik ayat Zizi. Zizi kata, perjalanan saya lain, perjalanan kamu lain. Cara Allah tu bagi pertolongan ataupun cara Allah tu bagi ingatan kepada saya lain, pada kamu pun lain. Betul. Jangan kita compare perjalanan kita, dan jangan kita sewenang-wenangnya untuk kita judge orang itu. Sebab kita different, kita tak sama. Kerja kita sebenarnya kita tolong-menolong je. Betul. Kita saling mendoakan. Betul. Sebab apa? Ada ayat tu, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. So kita buat je baik dengan orang. Kita jangan susahkan hidup orang. Yang kita menyenangkan orang, insya-Allah benda tu akan datang balik kat kita. Insya-Allah, amin. Mudah-mudahan satu perkongsian yang membuka hati dan jiwa. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua yang menonton di luar sana. Insya-Allah. Ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Kita ada banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsikan. Ini dalam masa yang singkat tetapi banyak yang kita dapat. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada nasihat itu dapat diguna pakai kan. Start dengan stokin, start dengan hand sock. Betul. Ataupun belajar pakai jubah saja, senang. Dan belajarlah untuk zikir sikit-sikit. Tu sambil masak tu zikir tu. Boleh. Sambil masak ataupun drive.
Sambil drive nanti nak balik kerja. Slowly lah kan. Buka Spotify. Betul. Dengan zikir ke apa. Dengar kasidah. Dengar kasidah Qamarun. Dengar Qamarun nanti. Okay, InsyaAllah mudah-mudahan. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Saya ucapkan kepada Zizi atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Semoga terus menjadi muslimah yang berjaya di dunia dan di akhirat, yang terus memberi manfaat kepada semua orang, yang terus menjadi, orang kata bila tengok tu sejuk mata memandang kan, terus menjadi inspirasi terutama sekali kepada muslimah yang lain, kepada saya sendiri pun sering tengok macam mana kan. InsyaAllah. Jangan nangis. InsyaAllah. Amin. Doa yang sama untuk awak juga. Amin. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan dunia akhirat. Semua yang ada dekat sini tim-tim semua, semoga dipermudahkan urusan dunia akhirat. InsyaAllah. Selamat berpuasa dan dengan cerita nanti nak terbang ke Syria Betul, InsyaAllah minggu depan. Minggu depan berapa lama ke Syria? InsyaAllah seminggu untuk bantuan, misi bantuan dekat Syria. Tengok tu. InsyaAllah. Nak ikut. Jom. Kita buka puasa kat situ, best. Seronoknya. Buka puasa di Syria tau. Okay, InsyaAllah. Semoga perjalanan dipermudahkanlah. Selamat pergi, selamat pulang. Terima kasih juga sebab menjemput saya jadi panel, bukan moderator. InsyaAllah. Saya minta maaf sekiranya ada segala kekurangan tu daripada saya. Minta maaf. Sebelum nak raya ni alang-alang ucap selamat menyambut bulan Ramadan, selamat Hari Raya Aidilfitri juga. Maaf zahir batin daripada saya. Maafkan segala salah silap saya, segala kata tutur yang terlepas. Mohon maafkan saya, Zikirana. Amin, insya-Allah. Saya terima maaf tu. Saya terima maaf tu nak duit raya. Tak adalah main-main je gurau. Okay, insyaAllah. Terima kasih lagi sekali Zikirana. Dan untuk itu, semoga apa perkongsian yang kami bawakan pada hari ini memberi manfaat kepada semua dan menjadi satu titik baharu untuk anda reset kehidupan kita sama-sama supaya dapat menjadi insan yang lebih baik. Mudah-mudahan dalam bulan baik ini, semoga ada doa-doa yang kita tadahkan, diterima dan dikabulkan, insya-Allah. Saya Syamira Nazir. Kita jumpa lagi di episod akan datang hanya dalam MH Takkan Tak Reset yang dibawakan oleh Kenanga Investors Berhad. Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih.